We meet again. My name is Dr. Nizamuddin Yusof, the moderator for today's webinar. I'm from the Assistant Vice Chancellor Office, Industry and Community Network, University Technical Malaysia Melaka. For your information, this webinar series is under the Knowledge Transfer Program, KTP, and it is one of the Ministry of Higher Education methods to transfer knowledge from the university to the industry. At the end of this webinar, the audience will receive a link to feedback form. The audience who fill up the form will receive a digital certificate of participation, and those from UTM will be given CPD points. Our topic today is engineering design for social innovation, and will be delivered by Engineer Dr. Riza Azri bin Rabi. Dr. Riza holds a Bachelor Engineering in Electrical in 2000 and Master in Telecommunication and Information Engineering in 2008 from University Technology Mara. He was awarded a doctorate in Communication and Network Engineering from University Putra Malaysia in 2019. The current position is a senior lecturer in UTM, and he also obtained the corporate member MIEM and professional engineer with practicing certificate PEPC since 2012. In addition, he was one of the mentors in the IEM mentorship program and committee in IEM Melaka branch. He was appointed as reviewer in several publications, conference chair for many national and international journals and conferences. In addition, he is active in publication with H-Index and I-10 Index 10 of Google Scholar and H-Index 7 of Scopus Index. He has total of 20 years working experience as biomedical engineer at Pusat Perubatan UKM and currently as a lecturer at UTM. Without further ado, I would like to invite Engineer Dr. Riza Azri bin Ramli to deliver his speech. Doctor, the floor is yours. Okay. Alright, thank you, Dr. Nizam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Boleh nampak slide Boleh. Okay. Okay, nama saya ialah IR Dr. Riza Azri Ramli. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer sebagai senior lecturer di fakulti ini. Right. So topik that kita akan discuss pada pagi ini lah berkenaan dengan social innovation in engineering perspective ataupun social innovation. Right. So the background social innovation ni dia berkaitan dengan social entrepreneurship. Jadi akan jelaskanlah apa perbezaan social entrepreneurship dengan traditional business. Okay. So the social entrepreneurship is a rapidly growing sector due to its ability to develop social innovation that are financially viable to private sectors investors. Technological advance have also motivate social entrepreneurship through affordable design and its ability to transcend the geographic boundaries as a channel to connect with the beneficiaries. So actually dalam social entrepreneurship ni kita membuat satu program yang mana dalam masa yang sama kita membantu beneficiaries. Okay, beneficiaries di sini adalah orang yang memerlukan bantuan. Okay, kalau kita tengok recently apa yang berlaku di Terengganu kan, sebelum tu apa yang berlaku di Selangor kan, banjir, yang itu banyak kita tengok NGO turun untuk memberikan bantuan. Okay, so actually dia ada 3 sektor yang berbeza. Kita ada NGO, kita ada social entrepreneurship, satu lagi adalah business model, yang traditional business model. Okay, so social entrepreneurship ni dia berada di tengah-tengah di antara NGO dan juga business, traditional business. Okay, so kalau kita tengok NGO, dia lebih kepada
mendapat dana, kemudian dia membelanjakan dana tersebut. Okey, dia membantulah, dapat, contoh dia dapat some amount of money, kemudian dia bantu beneficiaries. Jadi dia tidak ada, orang kata, tidak ada susulan kepada beneficiaries, benefit kepada beneficiaries. Tetapi berbeza dengan social entrepreneurship, dia dalam masa yang sama, company yang menjalankan social entrepreneurship, dia dapat profit. Dapat profit dalam masa yang sama, dia membantu beneficiaries. Okey. Kalau berbeza dengan, kalau kita tengok kalau kita tengok social entrepreneurship ni, dia berada di tengah-tengah. Okey. Kalau kita tengok for profit, maksudnya dari segi bisnes, bisnes yang tradisional, dia lebih kepada keuntungan. Lebih kepada keuntungan. Kemudian yang NGO pula, dia lebih kepada dia dapat duit dan dia belanjakan. Okay. Kemudian ada juga dana daripada government. Macam dulu, government dia bagi some amount of money kepada pertubuhan. Jadi pertubuhan tu dia menggunakan duit tu, kemudian bila duit tu habis, maka dia memerlukan lagi dana. Tetapi dalam social entrepreneurship, dia dapat sekali saja dana, kemudian daripada dana tu dia akan kembangkan bisnes tu. So bisnes tu dia akan dapat membantu beneficiaries. Okay. Sebagai contoh, kami di UTM, kita telah dapat grant di bawah UTC, University to Community, sebanyak 20,000. Okay. So kita telah bekerjasama dengan koperasi Asnaf di Melaka. So koperasi Asnaf ni dijalankan oleh, dia punya beneficiaries ni kebanyakannya B40, orang-orang miskin. Okay. Orang yang dia punya tahap pendapatan dia kurang daripada 2,000. Okay. So dia dikira sebagai golongan-golongan asnaf. Okay. So kita membantu bagaimana golongan-golongan beneficiaries ni, golongan asnaf ni, supaya mereka dapat kita memberikan mereka pengetahuan dan juga panduan supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam masa yang sama, kita yang menjalankan program ini juga mendapat profit, keuntungan daripada program yang dijalankan. Okey, kalau kita tengok traditional business, dia lebih kepada financial profit. Manakala non-profit organisation, NGO, dia lebih kepada dapat dana dan dia belanjakan. So social enterprise dia berada di tengah-tengah di antara traditional business dengan NGO punya activities. Okay. Jadi maknanya dalam masa yang sama dia membantu beneficiaries. Dalam masa yang sama kita dapat menjana keuangan. Jadi dengan model ini, maka kita tidaklah terlalu bergantung kepada kerajaan, dana pada kerajaan ataupun daripada swasta. Kita cuma buat satu proposal, model, apa yang kita nak bantu beneficiaries. Jadi model proposal tu sekiranya dipersetujui oleh contoh government ataupun private, mereka akan memberi dana kepada kita. So daripada dana tadi kita boleh menggunakan dan kita memperolehi profit, keuntungan. Dalam masa yang sama kita dapat membantu golongan beneficiaries. Golongan beneficiaries ni tadi, contoh macam asnaf, golongan asnaf ni, mereka juga dapat meningkatkan pendapatan. Dia punya bulanan, kan? Kalau daripada 2,000, mungkin setelah dia duduk dalam program kita train dia sebagai menjalankan bisnes. Jadi dia orang boleh meningkatkan dia punya pendapatan beneficiary ni. Alright. So boleh interrupt kalau ada yang tak faham ke, boleh interrupt. Alright. So ini adalah 3 model yang kita boleh tengok. So kita tengok dari segi traditional charity, biasanya NGO lah, contoh macam Aman Palestin, WWF, untuk membantu binatang-binatang, kan.
Kemudian kita ada Mercy, My Kasih. Kalau di sebelah traditional business ni, ini contoh-contoh lah, company-company, syarikat-syarikat yang membuat keuntungan. Dia membuat keuntungan, dalam masa yang sama mereka ada program juga. Program bersama bersama beneficiary, tapi ia tidak dikira sebagai social enterprise kerana dia punya peratusan keuntungan dia lebih tertumpu kepada bisnes punya profit. Okey, manakala yang traditional charity tu dia tertumpu kepada mendapatkan dana dan membelanjakan saja. Berbeza dengan social enterprise, kalau kita tengok tu potentially self sustaining 75 more than 75% market revenues. Kemudian yang lagi 25% tu kita bantu, kita buat social business profit. Okay? Jadi kita dapat keuntungan, dalam masa yang sama kita membantu golongan-golongan beneficiaries. So ini adalah model social enterprise. So di dalam social enterprise ni dia ada model kita nama sebagai social innovation. Okay? Dia singkatan dia SESI, Social Enterprise and Social Innovation. Kalau social enterprise ni dia lebih kepada umum, tetapi kalau social innovation ni lebih bergantung kepada inovasi-inovasi. Jadi kita yang bidang kejuruteraan ni sangat sesuai lah untuk kita involve di dalam social innovation. Jadi apa ke benefit ataupun kebaikan kita ikut program ni? Jadi kita dengan kita mengikuti program ni, kita dapat membuat proposal dan dapat dana. Okey, dapat dana daripada kerajaan ataupun daripada pihak swasta. Okey, jadi dia orang bagi kita some amount of money tu. So itu adalah sebagai seed money. Okey, seed money untuk kita kembangkan bisnes kita. So dalam masa yang sama ada percentage yang kita bantu kepada golongan beneficiaries. Okay, kalau traditional business dia lebih kepada profit. Okay, dia lebih kepada profit, walaupun dia ada CSR program, corporate social punya program, tetapi dia lebih kepada profitable. Okay, profitable. Sedangkan yang social enterprise ni dia dah awal-awal dia dah potong. Contohnya 75% adalah untuk dia rolling untuk bisnes dia, so 25% adalah untuk beneficiaries. Right. Okay, so ini adalah contoh-contoh social entrepreneurship. Social entrepreneurship is the process by which individual, startups and entrepreneurs develops and fund solutions that directly address social issues. A social entrepreneur, therefore, is a person who explore business opportunity that have a positive impact on their community in society of the world. Okay. So kalau kita tengok contoh sebagai ni Arus Academy, Arus Academy ni dia membuat inovasi menggunakan litar elektronik. Okay. So dia punya target beneficiary ni adalah kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang tercicir. Kalau kita tengok di ada pelajar-pelajar yang tercicir, maksudnya dari segi pengetahuan, mungkin keluarga dia kurang dari segi pendapatan. Jadi anak-anak ni dia tercicir. Jadi Arus ni dia memberikan bantuan kepada masyarakat dengan mengajar. Okey, mengajar budak-budak remaja ni berkenaan dengan elektronik inovasi. Macam-macam lah dia punya inovasi. Dia buat robot, dia buat vacuum, dia buat control car, macam-macam. So dalam masa yang sama, bagaimana Arus Academy ni mendapat pulangan? Okey, dalam masa yang sama Arus Academy ni dia menganjurkan program-program kepada korporat-korporat, syarikat-syarikat korporat, kepada guru-guru, okey, kepada individu-individu. So untuk yang program itu Arus charge. Syarikat Arus ni dia charge bayaran kepada korporat, syarikat yang korporat ni ataupun individu ataupun guru-guru yang nak belajar tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan Arduino contohnya, kan.
Tapi untuk yang beneficiaries, yang remaja tadi, syarikat Arus ni memberikan tunjuk ajar secara percuma. Ini adalah contoh kalau kita tengok macam mana social entrepreneurship ataupun social innovation ini berjalan. Okey, dia punya model dia. Okey, ada yang kedua adalah sebenarnya banyak lagi ni saya masukkan beberapa contoh lah. Okey, biji-biji. Okey, biji-biji ni adalah inisiatif social enterprise that aim to share progressive idea with everyone. So biji-biji ni dia membuat macam keychain, dia buat apa dia panggil? Dia menggunakan barang-barang yang terbuang tadi, dia create sesuatu yang boleh dijual. Okey, contoh dia buat keychain atau dia buat anyaman. Okey. So kalau tak salah saya, biji-biji ni dia bekerjasama dengan orang asli. Okey, dengan orang asli. Kalau kita tengok orang asli memang dia dah ada dia punya anyaman kan, rotan apa semua kan, bakul. Tetapi biji-biji, syarikat biji-biji inisiatif ni dia menambah nilai kepada hasil yang hasil yang dibuat oleh golongan orang asli. Contohnya dia macam bagi lebih cantik, colourful ke kan. Jadi benda tu lebih boleh dijual lebih mahal, dan dia punya kualitinya boleh dijual di butik-butik. Jadi di situ biji-biji ni mendapat duit daripada jualan dia punya anyaman daripada orang asli ni. Dalam masa yang sama, sebahagian daripada keuntungan tu dikembalikan balik kepada golongan orang asli. Okay. So ada lagi company Econite. Okay, Econite ni kalau tak salah saya dia membantu golongan yang di dalam seperti orang asli, bagaimana mereka ni dapat tenaga elektrik daripada sama ada daripada solar program ataupun daripada air terjun. Okay, daripada air terjun tu dia buat small electric hydro untuk menjana tenaga elektrik. Okay. So kadang-kadang kerana ada di anak-anak orang asli ni, mereka ni bersekolah. Jadi sebelum ni mereka tidak mempunyai lampu ketika malam. Dia hanya bergantung kepada lampu lilin ataupun lampu lampu minyak tanah. Okay. So dengan menghasilkan inovasi itu menggunakan solar ataupun small electric hydro, so mereka dapat menjana elektrik kepada golongan beneficiaries. Okay, so dalam masa yang sama dia mendapatkan dana daripada company-company korporat yang nak join program mereka ni. Okay. Satu lagi Tony Bong. Okay, Tony Bong kalau tak salah di Sabah pun sama juga. Right? So ini itu adalah contoh-contoh lah. Kalau tuan-tuan pergi ke internet, type saja social entrepreneurship, so kita boleh tengok macam-macam. Ada yang local punya social entrepreneurship, ada juga yang international punya social entrepreneurship. Alright, ini adalah apa yang UTM lakukan dalam membantu golongan asnaf beneficiaries. Okay. So kalau tengok kita bekerjasama dengan koperasi asnaf. Okay. Kalau tengok yang bawah ni Cik Zaid, ni kita punya student lah, pelajar kita yang mengikuti program social entrepreneurship ni. Okay. So antara contoh kita memberikan penerangan dan juga guidance kepada peserta-peserta. Okay, peserta ni macam-macam lah. Ada yang dari segi contoh macam anti dadah ni, mereka yang pernah masuk camp anti dadah ni. Jadi bila dia orang keluar, kadang-kadang mereka tidak mempunyai pendapatan tetap. Jadi dengan mengikuti program ni, kita membantu golongan-golongan ini supaya mereka dapat menjana pendapatan sendiri. Okey. So kalau kita tengok ni, kita antara dana-dana kita boleh dapat lah daripada koperasi sendiri. Macam yang UTM kita dapat 20,000, macam ni yang bawah koperasi 60,000. Okey. So ini adalah
satu program yang baik untuk kita ceburi, kerana dalam masa yang sama kita dapat membantu golongan beneficiary. Okay, dalam masa yang sama kita dapat menjana profit, keuntungan. Okay, how is a social enterprise different from a business? Okay, from the traditional business. Traditional business idea can also come from identifying a social need, but the difference between social entrepreneurship and traditional business is the motivation of the entrepreneur. The primary motivation social entrepreneurship is driven first and foremost by a passion to solve a social problem. Setting up as a business or using market principle, for example, selling a product or service, is used as a mechanism to solve the social or environment problem they seek to impact. Okay, so kita bukan saja membantu human, beneficiary dari segi human, beneficiary kita juga environment, kepada animal. Okay, itu antaranya. Macam mana kita nak pulihkan dari segi environmental ni, contohnya masalah pembuangan sampah. Jadi kita tengok itu sebagai satu problem, satu masalah, so kita create daripada masalah ni kepada satu solution. Kejap lagi saya tunjukkan contoh. What are the main objective of the social enterprise? The business will talk about focusing on the bottom line business practice that lead to increased monetary profitability. In comparison, social business focus on double or triple bottom line business practice that lead to social, environment and economic profitable. So dengan program social business ni ataupun ni social entrepreneurship model ni, kita bukan saja boleh membantu beneficiary dari segi human, tetapi kita juga boleh tengok masalah yang berlaku dari segi environment supaya kita dapat menghasilkan sesuatu solusi kepada masalah environmental, and economic profitable, dan dalam masa yang sama kita dapat menjana profit dari segi ekonomi. Okay, what qualifies a social enterprise? A social enterprise is the practice of using market-based entrepreneurial strategy for the purpose of the progressing and organization social or environmental impact. So, social enterprise can take many forms and are not restricted to one particular legal structure of business model design. Social entrepreneurship use business model, selling product or service to solve social problem. Okay, so antara mekanisme di dalam social entrepreneurship ni adalah kita menjual produk. Okay, kita menjual produk ataupun servis. Macam contoh tadi yang syarikat Arus tadi, dia servis dari segi knowledge. Dia memberikan knowledge dari segi pengetahuan berkenaan dengan litar elektronik. Okay. Can a social enterprise be for profit? Yes. Okay. Social enterprise can take on any legal structure. A social enterprise approach is only a means to end. The profit-making strategies are not in a place for profit maximization, but are in a place as an essential component to bring about social or environmental change in a meaningful and long-term way. Okay, so di dalam social enterprise ni bukan sahaja kita fokus di dalam keuntungan semata-mata seperti business tradisional, tetapi kita juga melihat apakah solusi yang kita dapat bantu dari segi social, kepada social dan juga kepada environmental. Okay, so ini adalah contoh-contoh inisiatif daripada social enterprise, dana yang kita boleh dapat untuk program ini. Maksudnya dengan kita propose social entrepreneurship ni,
kita boleh mendapat dana daripada, ini contohlah, daripada Penjana Inisiatif dan juga daripada MARA. Okay, dia ada skim OKU, Semai, Dana Nita, okay, ada juga Putra. Okay, so contoh macam Putra ni fokus pembiayaan kepada belia yang berumur 40 tahun ke bawah. Okay. Skim OKU ni adalah permohonan pembiayaan kepada golongan OKU, orang kurang upaya. Okay. Kemudian dia ada pembiayaan kepada bakal usahawan dan usahawan lepasan institusi pendidikan MARA. Okay. So ini adalah contoh-contoh dana yang kita boleh dapat sekiranya kita aktif di dalam program ni, social entrepreneurship. Okey, ni antara syarikat-syarikat lain lah, lokal. Sini saya tunjuk local company, Antenna dan juga di asli.com. So Antenna ni adalah emphasize inspiring the health lifestyle, promote social awareness and sustainability, and let women to be a part of thriving lifestyle community. Okay, so Antenna ni dia, company ni dia buat ni pad wanita yang boleh guna balik daripada kain yang special yang boleh diguna balik. Okay. Alright, so ini adalah contoh bagaimana kita tukar permasalahan kepada sesuatu yang benefit. Okay. Kalau kita tengok ini berlaku di Semporna Sabah. Kita tengok sampah sampah ni sebenarnya dia bukan daripada Sabah ni. Kerana Sabah ni dia kedudukan dia di antara Borneo dan juga Filipin. Ada juga sampah-sampah ni yang hanyut daripada Filipin. Okay, so daripada sini apa yang kita boleh kita tengok ini, kita buat satu inovasi yang dapat membantu. Okay, antaranya, ini adalah contoh proposed solution C-bin. Okay, C-bin ni dia sesuatu inovasi bagaimana dia dapat memerangkap sampah di dalam bin ni, di dalam tempat sampah ni. Okay. Kalau saya boleh pilih boleh dengar dia punya tu. Boleh dengar. Tapi slow sikit tu, dia punya suara dia tu. Oh ya ke? Okay. To help solve the marine plastic issue, an Australian company came up with an innovative idea called the C-bin project. How does the C-bin work? The C-bin works by collecting surface water plastic waste in a bin that can be cleared by workers. Clean, plastic-free water is then released into the water bottle. Inspired by the C-bin, we decided to create a low-cost version. Let's see how it's made. A plastic water bottle is cut in two, creating a plastic reservoir. A mosquito net or fabric is used as a filter and joined with the bottom. For buoyancy, a styrofoam ring is used. Using two bottle caps, a homemade pump, and a DC motor, a water pump is made. The water pump is attached to the bottom of the water bottle, creating a miniature C-bin. The prototype can be easily placed in small water bodies to have some effect. The understanding opens doors to innovation and larger technologies. But most of all, it teaches us that no problem is unsolvable. If we use our creativity and intuition, we can work together to keep the sea plastic free.
Okey, kalau kita tengok Philippines. apa dia punya inovasi dia okey, ni dia punya, dia menggunakan engineering solution untuk collection of the rubbish tadi sampah tadi. Okey, dia menggunakan social inovasi, social innovation. Bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah untuk kutip sampah-sampah yang hanyut di laut, right? Okey. Apabila kita collect sampah tadi pula, okey, sampai satu tahap sampah ni akan bertambah, menimbun kan, bertambah. Jadi apakah aktiviti ataupun solution kita yang seterusnya? Yang tadi kalau kita tengok tadi dia hanya lebih kepada kita collect sampah. Okay, kita collect sampah, tetapi sampai satu tahap nanti sampah-sampah ni akan menimbun banyak kan, akan terkumpul banyak. Jadi apakah yang kita boleh lakukan seterusnya? So di situlah social inovasi ni memainkan peranan dia, menggunakan engineering punya solution ni untuk selesaikan masalah ni. Okay. So kalau kita tengok okey, ini antara contoh-contoh plastik-plastik yang kita dapat ataupun terkumpul. Okey, kalau kita tengok ni daripada sampah yang dikumpul tadi, dia dapat menghasilkan sesuatu yang boleh dijual. Okey, boleh dijual. So ini dia lebih kepada dia punya target beneficiaries dia adalah alam sekitar, environmental. Okey, dengan dia membantu environmental yang mengandungi banyak sampah tadi, dia tengok macam mana daripada sampah ni dia dapat menukar. Kalau kita tengok tadi, yang first step adalah bagaimana kita nak mengumpul sampah. Kemudian bila sampah ni tadi, yang plastik ni, dia grind plastik tadi, maka dia boleh menghasilkan sesuatu yang boleh dijual. Right? Okay, so yang first tadi, dia adalah social entrepreneurship adalah dari sampah, dia buat C-bin tadi, tetapi bila sampah tadi dia terkumpul. Jadi apakah step seterusnya? Jadi step seterusnya adalah kita proses plastik-plastik tadi, kita grind dia dan kita boleh menghasilkan satu produk. So ini adalah dia dapat menyelamat planet kita ke arah go green, right? Okay, so ini lebih kepada kita nak mengenal pasti. Okay, so dia ada table ni, kita nak mengenal pasti masalah. Macam ni saya bagi apa yang kita buat lah. Apa yang kita buat antara UTM dengan Koperasi Asnaf. So
So kita dapat mendapat maklumat yang golongan asnaf ni dia terbabit. Kita nak membantu golongan asnaf ni untuk mempertingkatkan dia punya knowledge dia dari segi business setup. Kemudian yang apa yang kita bekerjasama dengan syarikat koperasi asnaf ni, kita menghasilkan satu produk RTE, ready to eat. Okey, dia adalah produk retort. Kita menggunakan mesin retort. So kelebihan dia, produk ni dapat bertahan lama, setahun ke 2 tahun, dan dia boleh dimakan terus, RTE punya produk. So kita kena kenal pasti apa jenis masalah dan apa struktur dia, apa yang kita nak cuba kita nak selesaikan. Okay, so pertama kita tengok dulu, kita tengok apa yang kita minat. Macam contoh ni, kita nak membantu social education dari segi education, dan juga kita nak increase dia punya financial dia yang diperlukan oleh golongan asnaf ataupun B40 ini. Okay. Yang kedua, kita investigate. Kita buat satu kajian problem associate with the issues and people associate to it. Okay, the room to improve in our countries to meet the social, educational, financial need by asnaf, a group which include educate, shelter, education, and kita macam mana kita dapat support golongan asnaf ni. Okay. Yang ketiga, kita choose one problem that you like to solve. Okay, problem ni macam-macam problem. So kita untuk kita activate social entrepreneurship ni, kita pilih apa yang betul-betul yang kita nak bantu. Okay, seterusnya kita narrow down the beneficiaries of the problem. Okay. So macam ni kita membantu golongan asnaf. Dan step yang kelima, investigate the problem. Kita buat kajian apakah masalah yang mereka hadapi. Okay. What skill should I have for my better future? Untuk golongan asnaf ni, apa jenis knowledge yang perlu kita berikan kepada mereka? Okay. How I want to sustain financial for helping them. Dari segi bila kita dah berikan contoh panduan untuk set up bisnes, adakah dia dapat menyelesaikan masalah kewangan mereka. Okay. Seterusnya, craft a problem statement. Asnaf B40 having financial problem and lack of skill to generate income. Okay. So ini adalah problem statement yang kita bina. Okay. So kita dapati bahawa golongan asnaf ni mereka mempunyai masalah keuangan dan juga dari segi knowledge dan juga skill adalah sangat rendah. Jadi kita nak membantu macam mana nak generate ataupun nak meningkatkan dia punya pendapatan. Seterusnya, step ketujuh, ideate different way to solve the problem statement for the beneficiaries. Yang ke-8, adopt a solution to the problem and craft your social mission. Okay. So ini adalah step 9 step yang kita boleh guna template ni untuk kita kenal pasti apa yang kita nak bantu dari segi social entrepreneurship. Okay. So ini yang tadilah, yang step-step 1 sampai 9 tadi. Kemudian daripada situ kita buat satu business model canvas. Okay. Business model canvas ni biasanya macam business dia kena adalah model, business model canvas ni, BMC. Okay. So siapa kita punya key partner kita, key activities, key resource dan sebagainya. Kita kena fill in. Saya tak nak go deeply. Tapi kalau siapa yang nak template ni nanti boleh dapat daripada organizer. Okay. So ini adalah impact. Dari segi impact management guide. Dari segi impact, apa impact yang kita boleh dapat dengan program tadi. Kemudian kita buat story canvas. Yang ini adalah proses untuk kita nak buat satu proposal untuk dapatkan kewangan. So kita buat storytelling canvas. Audience kita buat macam satu video lah. Kalau kita tengok video bersamamu kan. So dia ada dia punya, bila movie tadi dia ada dia punya objektif dia. So kita kena ada, kita panggil storytelling canvas.
Ini untuk kita nak menarik audien. Okey, ini apa yang kita buat lah dengan Koperasi Asnaf. So daripada kita masakkan kita ni, kita masukkan di dalam retort container, kemudian kita seal dia, kemudian kita lakukan proses retort. So produk ni boleh jadi RTE, ready to eat produk. So kelebihannya dia boleh tahan sehingga setahun ataupun 2 tahun. Okay, produk ni sangat baik kalau kita tengok apa yang kita relate dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Contoh yang terkini adalah banjir di Terengganu. Sebelum ni dulu banjir di Selangor. Okay, di Selangor tu kita dapat maklumat banyak sangat NGO yang bagi makanan kan. Makanan dari segi contoh nasi lemak ke apa ke. Kita tahu yang produk-produk ni dia bertahan hanya dalam 1 hari. So hari yang seterusnya dia akan basi. So ini kita nampak pembaziran lah. So kalau kita next time kalau kita nak bantu golongan-golongan beneficiaries ni, kita mengedarkan produk RTE ni, ini satu inisiatif yang baik, satu inovasi yang baik. Maknanya produk ni boleh bertahan lama sehingga setahun ke 2 tahun. Okay, so kita tengok kemiskinan ni berlakulah di mana-mana tempat. Kadang-kadang di bandar-bandar pun sekiranya pendapatan 2,000 pun dikira sebagai golongan berpendapatan rendah, B40. Okay? Kerana di bandar macam-macam nak kena bayar. Rumah sewanya yang harganya yang mahal, kemudian facilities. Okay? So kita tengok ini sebagai isu lah. Okay? Isu yang berlaku di negara kita. Okay? Kalau kita tengok pecahan pendapatan mengikut negeri, right? So daripada situ kita menghasilkan produk RTE ni. Okay? So daripada proses ni nanti kita buat satu video digital marketing untuk kita pasarkan kita punya idea kita. So nanti daripada idea tu nanti adalah company-company yang nak join dengan kita, right? Okay, so kita tengoklah macam B40 kalau 4,387 pun dikira golongan B40 juga, B4. Okay. So ni kita boleh tengoklah income classification. Isi rumah. Okay, so daripada situ kita buat light business plan, target impact of the solution. What the impact are you targeting? Based on the case, some of the asnaf B40 who have income below the poverty level, at least we can help increase by 20% of their income. Okay, so ini salah satu inisiatif yang kita dapat bantulah. Kalau sebelum ni dia punya pendapatan RM900, mungkin kita boleh tambah 20%. Okay, 20% ni 180 untuk menjadi 1,080. So kadang-kadang bagi golongan-golongan asnaf ni mereka nampak besar macam kita, mungkin kita nampak kecil benda tu, tapi bagi mereka 180 pun adalah satu yang sangat bermakna. Okay. So daripada business proposition ni, kita boleh present lah kepada pendana yang nak memberi dana kepada kita. Okay. Dari segi social value proposition, kita dapat membantu golongan asnaf. Dari segi impact measures, kita dapat increase dia punya pendapatan 20% monthly. Okay, the customer value proposition to have the customer to taste. Okay, dalam masa yang sama kita jual produk tadi. Produk tadi maknanya orang yang beli produk tadi dia boleh merasai. Contoh macam asam pedas kan. Negeri lain yang tidak ada asam pedas, dia nak rasa asam pedas, jadi dia boleh beli produk tu. So produk tu, hasil daripada keuntungan tu, sebahagiannya kita dapat bantu golongan beneficiaries. Okay. So ini dia punya business model. Okay, daripada food manufacturers, kemudian kita buat digital retailer. Antaranya kita boleh gunakan platform seperti Shopee, okay, ataupun Lazada untuk produk kita untuk jual kita punya produk. Okay. Marketing strategi, kita kena apa strategi yang kita dari segi marketing kita. Ini contoh-contoh yang produk RTE.
Kita kena kaji lah, kena buat research competitors. Kita punya competitors lah, syarikat-syarikat yang buat produk yang sama juga. Tetapi biasanya yang competitors ni dia lebih kepada profitable sahaja. Sedangkan kita adalah dari segi membantu golongan asnaf. Itu kita punya kekuatan kita. Okay. Right, so dari segi potential market size, kita boleh buat prediction lah. By 20, contohlah berapa target sale kita. Okay. Alright, so ini kita buat prediction kita. Dia adalah tahun yang berkenaan dengan kita punya produk kita. Okay, so ini sedikit sebanyak berkenaan dengan social innovation, social entrepreneurship. Okay, saya harap sharing ini dapat memberikan satu idea kepada peserta-peserta supaya mereka juga dapat involve di dalam social entrepreneurship ni. Kerana dalam masa yang sama, kalau kita mengikuti activities ni, kita dapat menghasilkan profit. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu golongan beneficiaries. Right, saya buka kalau ada pertanyaan ke. Okay, terima kasih. Jika ada apa-apa persoalan atau pertanyaan daripada audien, boleh unmute yourself and then can ask directly to the speaker. Sementara tu saya ada satu pertanyaan berkenaan dengan design inovasi ni. Perlukah kita memohon seperti IP ataupun untuk dapatkan copyright berkenaan dengan kita punya innovation itu untuk protect diri kita ataupun protect kepada sesiapa punya innovation ni lah? Ya, boleh. Macam contohan tadi yang C-Bin tadi kan. So dia punya design dia, so dia boleh mohon intellectual properties lah, IP untuk produk dia, supaya tidak ada company lain yang copy dia punya design dia. Memang ada produk-produk inovasi tu yang kita kena protect lah dengan IP. Kadang-kadang ada produk-produk yang tak perlu. Contoh macam produk makanan kan. Produk makanan mungkin dari segi logo tu, mungkin yang itu copyright tu yang kita nak protect kan. Itulah. Bagaimana pula jika idea inovasi seperti yang pertama tadi berkenaan arus saya lupa nama dia, berkenaan dia punya business model dia, macam mana kita nak protect innovation tu ataupun memang sesiapa saja boleh copy? Arus tu dia lebih kepada dia mengajar lika elektronik yang basic je. Jadi benda tu saya rasa tak perlu, dia bukan buat satu yang buat sesuatu inovasi yang protect, dia nak protect benda tu. Sebab benda tu siapa-siapa pun boleh buat, cuma dia nak bagi knowledge. Dia nak bagi knowledge dari segi servis. Tapi yalah, masalah bila kita nak protect IP ni, dia involve duit lah kan. Lebih kurang 10,000, 15,000 macam tu lah. Tapi kalau macam yang C-Bin tadi, itu okey. Itu dia punya dia boleh protect dia punya design dia. Okey, terima kasih dengan jawapan itu. Ada apa-apa persoalan daripada audien? Doktor, ini kiranya sudah habis ke belum doktor punya presentation? Ya, dah. Dah habis. Okay, so basically terima kasih ataupun thank you for your informative presentation. Saya akan share saya punya slide semula. Boleh nampak ya? Boleh doktor, boleh. Okay. So berikut adalah kita punya attendance dan juga feedback form. Kepada audien boleh scan the QR code ataupun boleh klik the link inside the chat box. Saya sudah letakkan di chat box. Jadi seperti sedia maklum, kepada yang menjawab feedback form ini akan menerima satu digital certificate of participation.
And also those from UTM will get the CPD point. So I hope you can fill up the form. And then again, this is our social media, which is Pejabat Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat dan juga Universiti Ekonomi Malaysia Melaka from LinkedIn and also Facebook page. And last but not least, this coming Wednesday, we have another topic which is get to know the new type of product for your business. Will be delivered by technologist Dr. Nurul Izwa binti Abdul Rashid. So I hope everybody here can join the webinar. And before we end our webinar, I hope everybody can switch on their camera for a photo session. Okay. Nampaknya muka saya saja ada di sini. Tapi tak apa. Okay. So saya ambil gambar. 1, 2, 3. Okay. That's all for today. So I hope we can meet again for another webinar later. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye to all. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Encik Muhammad Lokmanul Hakim Oh, ada masalah dengan webinar. For next time kalau ada apa join kami punya webinar, jika ada masalah ni boleh bagi tahu kami mungkin kami boleh bantu kalau kami boleh bantu, tapi biasanya disebabkan kalau suara ni mungkin from encik punya side lah, mungkin internet agak slow dan mungkin agak ada sedikit ni lah nanti delay. Okay. Tapi tak apa, kalau perlukan, jika Encik Lokmanul berminat dengan topik tersebut dan masih ingin betul-betul mendengar atau nak memahami lebih lanjut ataupun ingin dengar, boleh join, boleh dapatkan video. Okay. Terima kasih.